Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada hari ini untuk kelas DDB Printing Cost Control Management. Apa khabar semua? Harap hari ini semua sihat sejahtera ya. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk modul hari ini kita akan mengira tentang perbelanjaan dakwat percetakan. Okey, amat penting dalam kursus cost control management ni, salah satu pengiraan yang dititik beratkan adalah penggunaan dakwat. Jadi banyak mana dakwat yang kita nak pakai, banyak mana dakwat yang kita nak guna masa kita nak letak dalam mesin tu adalah kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik. Kita ulang semula pembelajaran lepas. Okay, kita tengok balik. Sebelum ni kita dah belajar tentang pengiraan cost plate yang digunakan dalam kerja cetak. Okey, ada satu plate untuk satu warna. Kalau contoh kata kerja cetak tu melibatkan 4 warna CMYK, jadi 4 plate. Dan seterusnya kita belajar sebelum ni adalah pengiraan jumlah kertas, di mana kita kira tentang stok kertas, dan juga PSS. Masih ingat lagi formulanya? Okey, kalau tak ingat boleh tengok video sebelum ini ya. Okey, pada hari ini kita akan belajar modul baru, iaitu amalan pengurusan kawalan kos yang diperlukan bagi kawalan kos mencetak. Seterusnya adalah perkara yang perlu diambil kira berkenaan bahan dan masa cetakan. Kemudian formula pengiraan kos ink atau dakwat bagi produksi percetakan. Seterusnya kita maklumat kiraan dalam perbelanjaan kos percetakan. Okey, kita recap, bukan kita satu benda yang kita panggil set induksi tentang modul hari ini. Okey, bayangkan kita nak buat satu teh cincau yang power likat sedapnya. Okey, kita nak buat kos dalam teh cincau 1 cup. Okey, bahan-bahan yang diperlukan contohnya adalah air, teh, susu dan juga cincau selain pada ais ya. Jadi kalau nak buat 1 cup, kita tahu air banyak mana, teh banyak mana, susu berapa sudu, cincau berapa sudu. Okey. Tapi kali ini kita nak buat yang lebih besar kuantitinya, iaitu contohnya kita nak buat satu balang besar. Okey, jadi dalam satu balang besar, kita mesti ada kemahiran bagaimana kita nak menyukat air, nak menyukat teh, susu dan cincau yang betul supaya rasanya sama walaupun kita buat dalam kuantiti yang banyak, rasanya hampir sama dengan 1 cup yang kecil. Okey, ini kita memerlukan kemahiran, pengalaman dan juga kita kata ada pengalaman sedia ada untuk menghasilkan produk yang kita kata walaupun sikit kita berlibat, banyak pun kita berlibat. Okey, sama juga dalam kes hari ini, kita nak mengira kos. Kalau nak cetak banyak, berapa ink kita nak pakai. Kalau cetak sikit, berapa ink kita nak pakai. Kalau banyak muka surat, banyak cetakan, semua tu ada calculation dia. Okey. Amalan pengurusan kawalan kos yang diperlukan bagi kawalan kos mencetak. Okey, ini adalah amalan bagi pengurusan, sebab sekarang ni kita dah masuk pada pengurusan tahap 4. Jadi kita perlu tahu ada kemahiran-kemahiran khas yang diperlukan untuk mengawal kos pencetak. Okey, yang pertama, supervisor kita kata perlulah ada kemahiran, pengetahuan dan keupayaan dalam mengendali, membuat penyelarasan dan persediaan pada sistem. Kita kata percetakan ini adalah sebagai satu sistem daripada pre-press, press dan juga post-press. And then dia ada juga keupayaan untuk mengikuti garis panduan, pembuatan dan melakukan penyelenggaraan umum dan membersih sistem. Okay. Tak apa, kita teruskan lagi dengan kemahiran dan kebolehan mencetak dokumen berbentuk surat dan laporan teknikal dengan ilustrasi dan peta. Saya teruskan lagi. Okey, supervisor tersebut adalah berkemahiran dan keupayaan dalam mencetak produk dengan laser solid, thin screen, half tone dan garisan. Ini pernah dibelajar dalam modul print cost management sebelum ni semester lepas tak silap saya. Okey, kemudian ada kemahiran, berpengetahuan, berkeupayaan dalam memeriksa kerja cetak untuk kualiti penyelarasan yang mematuhi peraturan percetakan dan pengikatan. Akhir sekali, keupayaan untuk melaksanakan semua penyelenggaraan, pelarasan dan perbaikan serta mematuhi garis panduan keselamatan. Okey, kesemua 6 poin ini saya telah buat dalam satu gambaran yang lebih jelas, di mana saya buat dalam bentuk point form dan juga carta alir, tak silap saya lebih pada pertamina, tapi saya buat dalam bentuk carta alir. Okey, kita ulang balik yang tadi 6 poin tapi dalam bentuk gambaran yang lebih berbeza, iaitu pengurusan kawalan kos. Okey, dalam mengurus kawalan kos perlu ada 3 kemahiran, iaitu kemahiran perlu ada 3 item ni, ada kemahiran, pengetahuan dan keupayaan. Okey,
Apa benda? Yang pertama adalah pengurusan kawal stok mestilah mahir berpengetahuan keupayaan untuk mengendali sistem kerja, menyelaras sistem kerja dan menyediakan sistem kerja. Okay. Seterusnya boleh mengikut garis panduan pembuatan. Dan yang ketiga, mencetak produk seperti dokumen, surat yang ada ilustrasi dan peta. Okey, kemudian bolehlah mencetak kaedah berikut: laser solid, thin screen, half tone dan line. Okey, ada beza ya dekat sini. Okey, dalam nak mencetak produk. Okey, ini yang pertama adalah mencetak produk. Ini adalah kaedah mencetak. Seterusnya boleh memeriksa kerja cetak untuk memeriksa kualiti dan juga penyelarasan, dan akhir sekali boleh mengikut SOP dalam menyelenggara penyelarasan dan juga pembaikan. Okey, ini adalah 6 poin bagi pengurusan kawalan kos, iaitu perlu ada kemahiran, pengetahuan, keupayaan bagi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, ingat semua ni perlu ada. Okey, perkara yang perlu diambil kira berkenaan dengan bahan dan masa cetakan. Okey. Anggaran kos bahan dan masa kerja cetakan adalah antara perkara terpenting dalam percetakan offset kerana melibatkan penggunaan bahan dan masa agar kualiti sentiasa dapat dipatuh. Okey, apa benda tersebut? Okey, yang pertama adalah senarai harga bahan. Kemudian job description dan specification, apa tugas-tugas yang kita kena buat selanjutnya kita letak dalam job docket. Masih ingat job docket And then kaedah kerja cetakan, kemudian pracetak, cetak, seterusnya penjilitan ataupun kita kata post press, and then anggaran penggunaan kuantiti bahan, kiraan wastage, dan akhir sekali adalah anggaran masa cetakan. Okey, saya dah terang dalam kelas sebelum ni. Okey, kita teruskan lagi dengan formula pengiraan kos ink bagi produksi percetakan. Wow. Okey, boleh ingat tak ni kalau saya keluarkan soalan macam ni waktu exam nanti? Oh, tak ingat. Okey, baik. Selalunya kita dalam exam kita akan bagi formula tersebut. Cuma anda perlu tahu bagaimana nak aplikasikan formula ini supaya dapat kita mengira pengiraan kos ink yang ada. Okey, baik. Formula ni kita bagi kepada dua, iaitu semula kita nak kira tentang total printed area, iaitu keluasan kawasan yang bercetak dan juga berapa banyak ink yang digunakan. Okey. Perlu ingat formula untuk printed area kita kira dalam bentuk meter square. Jadi apa-apa nilai dalam bentuk sentimeter atau milimeter perlu tukar convert kepada meter. Okey. 100 cm sama dengan 1 meter, 1000 mm sama dengan 1 meter. Kemudian kita akan kira dalam bentuk untuk dapatkan nilai ni dalam bentuk kilogram. Okey, untuk total ink usage. And then kemudian dekat bawah ni ada dua lagi, iaitu ink usage paper dan juga ink wastage. Okey, kita tengok satu demi satu. Okey, total printed area adalah di mana kita kira tentang saiz lebar, okey, dan juga saiz ketinggian, darab dengan berapa muka surat yang ada dan juga berapa kuantiti yang kita hendak cetak. Dapat nilai ni kita katakanlah A, iaitu total printed area sama dengan A. Kemudian A tu dibawa ke sini. Okey, total printed area. Okey, kita darabkan dengan ink usage of paper. Kita tengok. Kalau ada kertas tersebut menggunakan cetakan tersebut menggunakan glossy paper, okay, kita memerlukan ink usage dalam 1.5 gram meter square. Maksud dia di sini, dalam 1 meter persegi, kita menggunakan ink sebanyak 1.5 gram. Manakala bagi matte coated paper, kita memerlukan sebanyak 2.5 gram. Bagi uncoated paper pula adalah 3.5 gram. Jadi nilai-nilai ini digantikan di sini. Okey, baik. Dan percentage of coverage, ini kita buat gambaran pada kawasan yang bercetak. Kita katalah contoh satu, katalah ini gambar ini adalah satu gambaran satu muka surat. Okey, daripada sini kita boleh nampak hanya mungkin dalam 30 ataupun 40% sahaja yang bercetak. Yang lainnya adalah kawasan putih, right? Kalau kita kata ink hitam, jadi dalam kawasan dia 30% sahaja. Kita bahagi dengan 1000 impression darab 1 meter square. Okay. Bila dah dapat nilai ni, total ink usage, jangan lupa untuk kira ink wastage. Okay. Bagi nilai 5,000 helai, kita wastagekan ink dia dalam 10%. Bagi 5,000 satu helai sehingga 20,000 helai, kita akan
kira ink wastage dalam 7.5%. Manakala 20,000 ke atas, mungkin dalam 5%. Okey, apa nilai-nilai ni? Okey, kita kata tentang ni adalah di mana ink-ink yang kita mungkin tercalik dekat bahagian tepi, bekas ink ataupun pada scraper, pada kerja-kerja mencuci. Okey, ini adalah ink wastage. Okey, baik. Boleh faham formula ni? Okey, kita tengok dengan contoh supaya lebih jelas dan anda faham bagaimana nak menggunakan formula ini. Okey, contoh untuk formula pengiraan kos ink. Bayangkan kita nak cetak majalah tersebut. Okey, saya bagi contoh gambarannya. Okey, cetakannya adalah hitam putih menggunakan kertas uncoated. Saiz cetakan adalah 140 mm darab 100 mm, di mana 30% lingkungan dakwat menggunakan daripada keseluruhan page. Dan mana satu page, di mana 16 page, okey, termasuk kulit kita akan cetak, dan kita nak cetak sebanyak 12,000 salinan termasuk waste. Okey, boleh faham? Okey, kita gunakan formula yang diberi tadi. Kita tengok yang pertama, total printed area adalah end size width, kita kata iaitu dia punya lebar, kena kita darabkan dengan ketinggian. Okey, kita dapati nilai kat sini 100 mm bagi dia punya lebar dan juga 140 dia punya ketinggian. Kita bawa nilai ini ke dalam formula, di mana 100 tu kita letak pada dia punya width dan juga height dia adalah 140. Okey, ini ya. Ini kita darab dengan pages. Pages boleh dapatkan dekat sini. Ada berapa pages? Yes, 16. Okey, 16 pages. Dan kemudian quantity. Daripada sini ada berapa quantity? Yes, 12,000 quantity Okey, so kita letak dekat sini. Ingat ya, ada satu perangkap dekat sini. Apa dia? Soalan formula hanya dalam bentuk meter. Tapi dalam ni kalau perasan menggunakan milimeter. Jadi kita tukarkan dia kepada meter. Jadi kalau 1000 mm sama dengan 1 meter. Jadi kalau 100 mm sama dengan 0.1, kalau 140 mm sama dengan 0.14. Ingat lagi tak dulu belajar? 1, 2, 3, okey. Sebab ada 3 kosong 1000, jadi 1, 2, 3, 0.14. Okey, kita tulis semula begini Okey, 0.1, 0.4, 16, 12,000. Dan kita akan dapat 2699 meter persegi. Maksudnya kawasan bercetak kita seluas 2699 meter persegi, hampir 2700 meter persegi. Kalau kita susun secara panjang, kita dapat hampir 2.7 km panjang kawasan bercetak. Okey, jadi kita teruskan. Untuk kita nak kira ink usage dalam bentuk kilo. Okey, total printed area meter square kita dah dapat kat sini. Kita cuma buat turun saja. Okey. Darab dengan ink usage of paper. Ini kena rujuk balik jadual. Okey, rujuk balik jadual. Okey, ini jadual yang diberi. Kita nak guna ink usage of paper. Kita guna paper apa Kita gunakan paper uncoated. Okey, kalau kat sini uncoated, kita tengok dekat table sini uncoated paper mana? Nilai dia adalah 3.5 gram per meter square. Kita darabkan dengan 3.5 dekat sini. Okey, kita darab pula dengan percentage of coverage. Percentage of coverage ni nak dapat mana ni? Okey, dekat sini kita kata 30% lingkungan dakwat coverage. Okey, dan kita bahagikan dengan 1000 darab 100. Okey, dan kita dapat 2.8 kilo. Okey, belum habis lagi Ingat kita ada ink wastage di mana cetakan kita adalah di bawah 20,000, 5,000 hingga 20,000 kat sini, dan dia adalah ink wastage 7.5%. Jadi 2.8 kilo kita tambah dengan 7.5% dekat sini. Okey, so kita dapat dengan lebih kurang dalam 3.01 kilo. Dan kita genapkan, okey. Sorry kita genapkan kepada 3 kilo. Oh, tak padam tadi, lupa, minta maaf. Okey, boleh Okey, so inilah formula dia. Jadi cuba kita buat sekali lagi. Okey, boleh faham kita buat sekali lagi, kita buat soalan yang kedua pula. Saya bagi contoh ini. Okey, tugasan yang diterima adalah menghasilkan 1,500 salinan buku termasuk waste.
Buku bersaiz A5, 10 muka surat termasuk kulit, warna hitam putih menggunakan kertas glossy paper. Kawasan imej bercetak adalah sebanyak 140 darab 110 mm dan lingkungan dakwat adalah 70%. Okey, ni mungkin gambar banyak ni. Berdasarkan situasi di atas, hitung jumlah penggunaan dakwat tersebut. Okey. Cuba kita gunakan balik formula ini. Okey. Saya bagi masa untuk cuba. Okey, mari kita buat. Berikut adalah maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan ini. Okey. Kita ada 1500 salinan, 10 muka surat, glossy paper 140 darab 110 mm, dakwat 70%. Glossy paper adalah ink usage dia adalah 1.5 gram per meter square dan ink wastage bagi bawah 5000 helai adalah 10%. Okey, jom kita terbuat. Penggunaan dakwat. Okey, jumlah kawasan bercetak sama dengan 0.14 iaitu width ni kita tukar kepada 0.14, kemudian darab dengan dia punya height ketinggian 110 kat sini. Okey. Dan kita darab dengan 10 sebab apa? 10 muka surat kita darab dengan 1500 sebab 1500 salinan kuantiti. Jadi kita dapat nilai dia 231 meter square. Okey. Kemudian kita teruskan dengan jumlah penggunaan dakwat di mana 231 darab dengan 1.5 nilai ini 1.5 glossy paper kita darab dengan 70% kawasan dakwat yang bercetak. Okey, kena kita bahagi dengan 1000 darab 1 kita dapat 0.25 dan kita tambah dengan 10% of wastage ini 10% wastage kita dapat lebih kurang dalam 0.828 kilo dan kita genapkan kepada 0.3 kilo ataupun 300 gram dakwat bagi menyelesaikan kerja ini. Okey. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan kiraan maklumat kiraan perbelanjaan. Okey, dalam kita nak kira perbelanjaan, contohnya satu buku, kita perlukan beberapa butiran iaitu kulit contohnya. Kadang-kadang kulit ini dicetak berasingan ataupun mungkin bersama dengan kandungan. Ada kadang-kadang kulit itu menggunakan art card dan menggunakan 4 color tapi di dalam insert hanya menggunakan single color sahaja. Okey. Jadi kita kena, kalau macam ni kita kena kira beberapa kali. Kalau ikut soalan ni, saya katakan 4 color kulit dan juga satu single color dalam untuk insert. Berapa kiraan yang kena buat kalau kita buat macam kiraan tadi? Yes, 5. 1C, M, I, K untuk luar. Kemudian kena dalam pula. Satu lagi, okay, kiraan dia. Okey, seterusnya adalah kiraan halaman. Kebiasaan halaman direka dengan 16 muka surat dan penentuan lipatan lembaran ini kita buat imposition. Ingat kadang ada 16 muka surat, ada 32 muka surat, ada 8 muka surat bergantung pada saiz kertas dan PSS dia. Kemudian penyimpanan, ada stok bagi bahan yang boleh digunakan, ada stok-stok kita, ada kadang kalau tak ada stok, kita kena beli lagi. Itu pun juga maklumat untuk pengiraan perbelanjaan. Dakwat, penggunaan dakwat, contoh kata berapa dakwat yang digunakan, 2 tones ke, ataupun 4 color, ataupun single color, ataupun line saja ke, okay, ataupun menggunakan special color seperti Pantone. Okay. So kita kena kira semua benda tu juga. Dan seterusnya adalah penjilitan. Ini adalah tentang post press. Kadang-kadang kita kira cost tu sama ada dia nak buat stitch ke, dia nak buat standard stitch, dia nak buat perfect binding atau combining atau spiral terpulang pada tu. Kadang-kadang ada juga lipatan, ada juga untuk gum. Jadi kita kena kira semua kos-kos ini untuk bahagian penjilitan. Yang paling senang adalah stitching lah. Okey. Dan akhir sekali adalah hasil kerja iaitu spesifikasi. Ini memberitahu procetak format yang disampaikan dalam kandungan. Adakah ia menggunakan laser jet ke, dia menggunakan offset ke, ataupun dia adalah full color raster. Ikutlah bergantung pada jenis-jenis projek yang kita nak hasilkan. So ini adalah 6 maklumat yang diperlukan dalam membuat kiraan perbelanjaan sesuatu produksi. Okey guys, sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, jom kita try uji minda dan kefahaman anda. Okey, berikut adalah soalan yang saya berikan. Tugasan yang telah diterima adalah menghasilkan 8,000 salinan buku termasuk waste di mana saiz buku adalah A4, tadi A5 sekarang ni A4. 32 muka surat termasuk kulit, warna hitam putih menggunakan kertas matte coated paper. Okey, kawasan imej bercetak adalah 190 darab 250 mm dan lingkungan dakwat adalah 50%. Berdasarkan situasi di atas, hitung jumlah penggunaan dakwat bagi tugasan tersebut.
Okey, sila tinggalkan jawapan anda di ruang komen video ini. Okey, so kita tengok berapa orang boleh jawab dengan betul. Okey, jadi kalau tak faham, cuba revise balik minit-minit yang sebelum ni, tengok dan cuba jawab sekali lagi. InsyaAllah anda pasti boleh buat soalan. Soalannya lebih kurang sama, cuma saya ubah sikit pada nilainya sahaja. Okey, jadi saya harap pada pembelajaran hari ini anda jelas tentang cara-cara pengiraan ink dalam satu-satu kerja percetakan. Jadi saya sangat mengharap anda mencapai objektif di mana bukan sahaja memudahkan anda untuk memahami tajuk bagi menjawab peperiksaan, tapi juga bagus juga untuk sebagai anda bila bekerja nanti di bahagian sektor percetakan, anda dapat memberi sumbangan kepada syarikat anda sendiri bagaimana nak mengurangkan penjimatan kos untuk penggunaan ink. Ya, betul? Okey, selain daripada kita nak lahirkan anda sebagai tenaga kerja yang mahir, kita nak lahirkan juga sebagai pekerja yang beretika dan banyak membantu dalam proses produksi. Jadi guys, sehingga kita berjumpa lagi untuk next episode. Okey, terima kasih. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.